Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk part yang ketiga ni, kita masih lagi dalam memori dan kita akan bincangkan berkenaan cache memory lah. Okey, cache memory operation, jadi kita akan tengok dia punya operation dari segi macam mana dia beroperasi. Okey, yang pertama sekali, CPU request content of memory location. Okey, CPU akan nak dapatkan data lah daripada memori. Dan yang kedua, check cache for this data. Okey, dan CPU dia akan tengok dekat cache memory dahulu data tersebut ada ataupun tidak. Yang ketiga, if present, get from cache fast. Kalau ada data tu dalam cache memory, jadi dia ambil lah data tu get, dan itu adalah fast lah, cepat. If not present, read required block from main memory to cache. Kalau tak ada data tu dalam cache memory, dia akan ambil data daripada main memory dan hantar kepada cache. Jadi untuk yang ini dia akan ambil masa yang lambat sikit lah. Sebab dia kena keluar daripada processor dan dia akan ambil data daripada main memory. Lepas tu dia hantar balik, disimpan dalam cache memory. Okey, selepas tu then deliver from cache to CPU. Jadi dah sampai dekat cache tadi, data tersebut ianya akan dihantar kepada CPU dan CPU akan dapat data dia lah. Cache include text to identify which block of main memory in each cache slot. Jadi seperti yang sebelum ni, penggunaan tag tu sangat penting lah. Sebabnya tag tu menunjukkan dekat blok yang mana tersimpan data tu. Ataupun mapping dia, dia link ke mana. Okey. Okey, sekarang ni kita akan tengok untuk cache read operation untuk flowchart. Jadi dia bermula apabila kita start dan cache memory akan receive reference address daripada CPU, RA reference address. Jadi apabila cache memory dapat reference address daripada CPU, dia akan check lah ada tak reference address tu dalam cache memory. Ada tak? Is block containing reference address in cache. Okey, maksudnya dia kat sini dia nak check data tu ada ke tak. Kalau ada, yes, fetch reference word, reference address word and deliver to CPU. Jadi kalau ada data tu dalam cache memory, jadi hantarlah kepada CPU. Okey, done. Okey, kalaulah tak ada reference address tu dalam cache memory, apa akan berlaku? Access main memory for block containing reference address. Barulah dia akan pergi check, pergi ambil data daripada main memory dengan alamat reference address tadi. Lepas tu apa akan berlaku? Allocate cache line for main memory block. Jadi dia akan buat maksudnya dia akan buat mapping lah daripada main memory kepada cache memory. Tengok mana yang kosong. Okey, jadi bila dah allocate line tadi, dah ada dia punya mapping, barulah data tadi akan dihantar kepada cache memory. Load main memory block into cache line. Satu kopi data tadi akan dihantar kepada cache memory, dan satu kopi lagi akan terus dihantar kepada CPU. Okey. Bila dah dihantar kepada CPU dah jadi selesai. Jadi ingat dia akan hantar dua kopi lah. Satu
Dia save dalam cache memory, satu lagi hantar direct kepada CPU. Okey, jadi kita akan tengok untuk cache organization, kat mana letaknya cache ni. Okey, ini adalah processor dan processor akan dihubungkan dengan bus-bus yang tertentu, iaitu address bus, data bus dan control bus. Jadi cache memory ini terletak di antara ketiga-tiga bus tadilah. Dan barulah dia akan keluar kepada sistem bus. Okey. Dan kat sini ada satu, kat sini address buffer lah. Jadi apa function buffer? Buffer ni adalah memori sementara lah. Untuk synchronize. Untuk synchronize processor dengan sistem bus. Synchronize ni maksudnya sebab apa kena synchronize? Sebab kelajuan kadang-kadang tak sama. Dia kena synchronize dia punya kelajuan. Sama juga macam ni, kat bawah ni ada data buffer. Data buffer, dia adalah memori sementara. Sebelum data masuk ataupun data keluar. Okey, kita tengok comparison untuk cache memory. Yang kita bandingkan kepada prosesor yang tertentu lah. Okey, mengikut kepada year of introduction. Jadi kalau kita tengok kebanyakannya, dia ada L1, L2 dan L3. Kita ambil contoh satu ya. Pentium 4 tahun 2000. L1 8 KB, L2 256 KB. Maksudnya L1 ni dia biasanya dia akan kecil. L2 lebih besar dan kalau L3 lebih besar lagi. Untuk cache memory kita akan tengok mapping lah. Okay, contoh yang ni dia ada cache 64 KB. Cache block of 4 bytes. Cache is 16 kilo or 2 power of 14 lines of 4 bytes. 16 megabyte main memory or 24-bit address. 2 power of 24 equal to 16 megabyte. Okay, ini adalah salah satu contoh lah. Okay, jadi daripada data tadi kita akan tengok untuk direct mapping lah. Each block of main memory map to only one cache line. Direct mapping ni maksudnya satu slot dalam cache memory akan mapping kepada satu blok dalam main memory. Satu ke satu. If block in cache, it must be in one specific place. Maksudnya satu ke satu. Spesifik. Dia bukannya boleh pergi ke mana-mana. Satu pergi satu. Dia punya mapping tu. Okay, jadi address into parts. Least significant bit. Identify unique word. Yang ni dipanggil W. Most significant S bit. Specify one memory block. Okay, yang tu adalah S. The MSB are split into a cache line, fill, R, and a tag of S minus R. Most significant. Okay, kita tengok contoh je lagi. Okay, jadi yang inilah dia punya reference address dia. Daripada 24 bit ni dia pecahkan. Dia pecahkan kepada tag. Tag rumus dia S tolak R. Line ataupun slot R 14 bit. Dan word 2 bit. Jadi dia akan ada 24 bit address. 2 bit word identifier, 4 byte block. Yang ni 2 bit ni. 2 bit ni adalah identifier.
22-bit block identifier. Jadi 22 bit yang lebih ni tu, yang lain dia adalah block identifier. 8 bit tag, macam nak dapat 22 tolak 14. 22 tu maksudnya 14 tambah 8 ni lah. S. S tolak R. Okay, 14 bit slot or online. Yang ni. Okay. No two block in the same line have a same tag field. Okay, contoh dia. Okay, line ni, okay, saya bagi tahu line ni adalah untuk cache memory. Line ni adalah nombor line untuk cache memory. Tapi tag ni adalah identifier untuk block main memory. Maksudnya daripada slot dia mapping kepada blok yang mana. Tu identifier dia. Okay. Check content of cache by finding line and checking tag. Okay, jadi macam mana nak cari data? Yang pertama dia akan check line lah ataupun slot. Dan dia akan check tag untuk dia tahu blok yang mana. Untuk mapping, direct mapping, ingat dia punya formula dia. Kalau direct mapping, satu line ataupun slot, dia akan mapping kepada satu blok dalam main memory. Jadi contoh kat sini, okay, kita ambil contoh kat sini. Yang belah kiri ni adalah untuk direct mapping cache organization, processor akan memberikan reference address. Reference address yang ada tag, line dan word. Okay. Jadi processor sekarang ni nak read lah, nak ambil data daripada cache memory. Jadi dia berikan reference address. Yang pertama, tengok line dia. Okay. Pada contoh yang ni diberikan L1 lah. Dia cari L1 kat sini. Okay. Dah jumpa L1. Jadi, selepas tu apa yang akan berlaku? Tag yang dekat sini akan compare dengan tag yang ada pada reference address. Dia akan compare. Dia akan compare. Kalau sama, match lah satu. Bermaksud hit in cache. Maksudnya, processor akan ambil data daripada cache memory ni. Hit. Okay. Kalau tak ada, kosong. Kalau tak dapat, maksudnya no match lah. No match maksudnya miss in cache. Tak ada. Bila tak ada dalam cache memory, jadi apa yang akan berlaku? Dia akan pergi tengok kepada main memory. Pergi tengok kepada main memory dan cari pada alamat reference address tersebut. Berpandukan kepada S dan W tadi. Bila dah dapat daripada main memory, jadi mapping akan berlaku mapping yang baru. Bila tak ada tadi, akan berlaku mapping yang baru dan dia akan buat mapping tersebut lah. Dan data daripada cache memory tadi, data daripada main memory tadi akan disimpan dalam cache memory dan dihantar kepada processor. Untuk contoh yang sebenar, jadi kita tengoklah untuk direct mapping, yang pertama dia akan check kepada line lah. Yang pertama dia akan check kepada line. Kita tengok line 14 bit reference address ni. Jadi katalah kita ambil contoh. Kita nak tengok kepada line 001 ni.
Okey. Jadi line 001, apa data dia? 11235815 B13. Okey. Jadi tag dia 16. Tag ni maksudnya identifier untuk main memory block. Okey, jadi kita tengok line, lepas tu kita tengok tag. Tag ni kita tengok kat sini. Ni tag ni 16. Jadi tag ni sama, bermaksud ada dia punya mapping. Jadi mapping dia ke sinilah. Mapping ni ke sini. Dan kalau kita perhatikan data dia sama. 11235 B13. Okey. Kita tengok contoh yang lain. Okey, kita tengok line 3 FFE. Okey. Apa dia punya content dia? 11223344. Dan tengok tag dia kita compare kan. Sama tak FF ni dengan sini? Okey, betul sama. Betul sama. Jadi bila sama, semestinya dia punya data dia pun samalah. Ada 11223344. Okey, direct mapping pro and cons. Okey, yang pertama simple lah. Direct mapping sangat simple dan inexpensive and fixed location for given block. If a program access to block that map to the same line repeatedly, cache miss are very high. Cache miss ni maksudnya data tu tak ada. Bila search dekat cache memory, data tu tak ada. Jadi adalah kelebihan dan kekurangan untuk direct mapping.